Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada penonton Astro Awani. Anda bersama dengan saya, Firdaus Azir, dalam satu sesi tembual khas bersama Tan Sri Dewan Rakyat, Tan Sri Speaker Dewan Rakyat, iaitu Tan Sri Johari Abdul, yang mana kalau boleh saya kongsikan, kami media berpeluang untuk mengikuti lawatan kerja, lawatan rasmi Tan Sri Speaker ke negara China, di mana beliau, kalau mengikut jadual yang kami perolehi, beliau telah melawat Hangzhou dan juga Beijing. Tetapi mungkin kita dalam 20 ke 30 minit yang akan datang ni kita akan mengupas tentang signifikannya lawatan Tan Sri Johari Abdul ke China ini dan apakah impaknya terhadap hubungan Malaysia dan juga China. Pertamanya, Tan Sri, terima kasih banyak kerana memberi peluang kepada media, khususnya Astro Awani, untuk mengikuti lawatan kerja ini yang saya kira jarang-jarang berlaku. Tetapi pertamanya, Tan Sri, kalau boleh mungkin kita maklum bahawa biasanya kalau saya baca tugas yang di-Petua Dewan Rakyat, kalau kita buka laman web Dewan Rakyat itu, tugas speaker ataupun yang di-Petua lebih tertumpu kepada mempengurusikan majlis, ataupun hal ehwal urusan aturan mesyuarat dan sebagainya. Tetapi lawatan Tan Sri kali ini kita nampak ada signifikannya lebih ke arah mengukuhkan legislatif, kerana kita tahu di dalam cabang itu ada 3 cabang, iaitu legislatif yang diketuai oleh Tan Sri, ada cabang eksekutif yang diketuai oleh Perdana Menteri, dan lagi satu ialah cabang kehakiman. Mungkin Tan Sri boleh berkongsi dengan penonton signifikannya lawatan Tan Sri sebagai ketua kepada badan legislatif, Tan Sri. Terima kasih, saudara. Terima kasih kepada Astro juga. Yang pertamanya, kita biasa dengar perkataan parlimen diplomasi. Parlimen demokrasi, diplomasi bermaksud parlimen mengambil juga tanggungjawab untuk menyokong apa juga usaha yang dilakukan oleh eksekutif. Dalam kes ini, Perdana Menteri telah pun melawat China 2 kali dalam masa yang singkat. Saya ingat bulan Mei yang lepas itu 2 minggu lepas. Dan telah pun berhasil membawa pulang sebanyak 170 bilion perjanjian perdagangan yang insya-Allah perjanjian itu akan saya kira diterjemahkan dalam bentuk realitinya mungkin dalam masa setahun atau 2. Now, kalau Perdana Menteri telah pun laksanakan tugas beliau dengan baik, dan sekarang beliau telah pun juga ke New York dan akan melawat beberapa negeri yang lain sebagai salesman. Dia menjual negara kita, menjual kaedah perdagangan kita, menjual suasana harmoni di negara kita. Maka saya berfikir saya harus membantu beliau untuk mengukuhkan kedudukan itu. Sebab itu parlimen diplomasi ini penting kerana saya melihat apabila pemimpin China datang ke Malaysia, dan saya kira kalau PM tidak ada masa untuk menjelaskan isu-isu tertentu, maka saya kira haruslah saya membantu. Apabila speaker Dewan China datang ke Malaysia berkunjung, dan saya menjadi hostnya, dia tetamu saya, jadi ada banyak benda-benda yang telah pun kita bincangkan. Dan dalam pertemuan itu beliau menjemput saya ke China. Saya kata kalau dijemput saya datang, saya melawat. Tetapi selepas beliau balik, betul-betul beliau menjemput saya, dan secara kebetulan Presiden China, Presiden Xi juga menjemput saya untuk bersama-sama dalam program pembukaan Sukan Asia. Jadi saya kata ini suatu penghormatan yang luar biasa. So saya datang untuk itu di Hangzhou, dan perbincangan seterusnya berlaku di sini, di Beijing. Jadi saya mendapat peluang untuk melihat dua-dua keadaan ini, apa yang berlaku di sukan dan sekarang ini dalam diplomasi
yang sedang mainkan di sini. Okey, sebelum tu menyentuh, saya sempat juga tengok gambar-gambar dikongsikan oleh pegawai Tan Sri. Kalau kita senarai itu antaranya ialah Putera Mahkota Kuwait. Ya. Ada lagi Perdana Menteri Nepal, Perdana Menteri Korea Selatan kalau tak salah Ya, saya. betul. Dan Raja Kambodia. Raja Kambodia juga datang, tetapi Tan Sri juga mewakili kerajaan Malaysia. Saya. Bagaimana Tan Sri melihat maksudnya pada kami ataupun pada persepsinya adalah bagaimana negara yang luar terutamanya host China ini memandang tinggi juga institusi. Jadi adakah ini sebelum ini memang dah berlaku ataupun adakah kerana mungkin kerana faktor kerajaan madani atau sebagainya? Bagaimana Tan Sri? Saya tidak pasti apa yang berlaku. Ya. Kerana pemilihan tetamu-tetamu itu bergantung kepada Presiden dan juga sudah tentu mungkin ada komiti dia. Dan saya juga tidak dimaklumkan bagaimana proses itu berlaku. Tetapi saya yakin sebagai tetamu, hubungan baik di antara kita dua negara ini, Malaysia dan China yang telah pun berlaku bukan sehari dua ini. Dan tahun depan kita akan celebrate ke-50 tahunnya hubungan antara bangsa, enturan diplomatik kita. So saya kira dengan lawatan Perdana Menteri dua kali dalam masa yang terdekat ini memberikan isyarat kepada kerajaan China bahawa kita memang serius tentang hubungan ini. Malah sebab itu saya dijemput sebagai mewakili negara kita. Jadi saya rasa itulah mungkin di antara faktornya. Yang lain-lain itu tidak pasti. Kenapakah Malaysia menjadi di antara satu dari 7 yang dijemput untuk bersama-sama dengan Presiden. Satu daripada 7 Tan Sri. Satu daripada 7, ya. Tetapi kalau kita melihat tentang ini, maka di luar nampak gambar Tan Sri dengan Xi Jinping, bukan calon-calon Presiden China tu. Jadi nampak seperti bahawa sebelum ini mungkin saya terkhilaf ataupun mungkin persepsi itu salah, tetapi kebiasaannya saya nak balik kepada institusi legislatif peranai yang di-Pertua Dewan Rakyat. Tan Sri membawa keluar daripada kelompok ataupun kerangka mempengusikan mesyuarat ini. Jadi adakah mungkin sebenarnya tugas ataupun peranan yang di-Pertua bukan semata-mata untuk mengikuti badan eksekutif, Perdana Menteri sebagai ketua majlis mesyuarat dan sebagainya. Adakah ini visi Tan Sri untuk memartabatkan lagi Tan Sri? Ya, 3 komponen yang saudara sebut tadi, iaitu legislatif, eksekutif dan judiciary. Dan sebagai orang yang mengepalai legislatif, saya juga bertanggungjawab untuk memartabatkan kedudukan negara kita. Ya. Saya selalu berfikir apa lagi yang perlu saya buat. Ya. Sebab itu kalau saudara ikuti perkembangan apa yang berlaku di Parlimen, saya telah menetapkan reform-reform yang telah pun saya kira sedang saya lakukan. Di antaranya ialah kalau di Malaysia dalam Dewan itu sendiri, pengujudan Special Select Committee yang sekarang berjalan baik. Lepas itu juga dengan fungsi Kamar Khas yang berjalan baik, dan Kamar Khas pula dipengerusikan. Tak pernah berlaku oleh ahli pembangkang yang saya buat sekarang. Kemudian saya membuka pintu Parlimen untuk rakyat datang dan lihat. Tidak pernah berlaku. Dan pada bulan Mei yang lalu, 10,000 orang datang untuk melihat apa itu Parlimen. Saya juga organisasikan seminar-seminar hampir setiap bulan. Dan saya jemput berbagai-bagai jenis ekspertis dan ilmuwan dan berbagai-bagai yang berlaku. Maknanya di Parlimen itu meriah sekali. Dan sekarang ini akan berlaku sidang Parlimen akan berlaku pada 9 hari bulan Oktober. Ya. Dan sementara sidang itu berlaku, seminar-seminar juga berlaku. Maknanya kita bersidang 4 hari. Dan hari-hari yang tidak bersidang itu seminar akan berlaku. Yang juga menjemput tetamu-tetamu dan juga orang luar datang. Dan di sepanjang koridor itu juga berlaku pameran. Daripada kesihatan, daripada mata, daripada batik, lukisan. So, ianya sesuatu yang bagi saya amat meriah sekali. Jadi di saat Tan Sri dalam demokrasi kita lebih matang, kita saksikan perubahan kerajaan dan sebagainya, rumah yang menjadi demokrasi juga Tan Sri cuba nak mekarkan lagi. Betul. Bukan semua orang setuju. Tapi ada cabarannya juga. Ada cabarannya. Semua orang kata ini Tan Sri tak bolehlah, tempat kita ni kita harus hidup dalam satu suasana yang berbeza, kita ni mesti jadi Brahmin, kita tak boleh campur orang bawah. Saya tak setuju. Parlimen belongs to the people. Saya nak rakyat merasakan apakah itu Parlimen.
Kita tidak boleh hidup bersendirian. Kita tidak boleh hidup dalam satu alam yang lain. Realitinya kita mesti berpijak di bumi yang nyata. Itu yang sedang saya lakukan di dalam negeri dan di luar negara. Saya juga mesti menjual negara kita. Saya juga mesti mengambil bahagian untuk meletakkan negara kita di satu pesada yang lebih tinggi daripada semalam. Okey, kita kembali lagi dalam sesi temu bual khas bersama tetamu yang saya kira cukup istimewa, Tan Sri Johari Abdul yang merupakan yang di-Petua Dewan Rakyat, seorang yang saya kira agak veteran juga, 3 penggal berada sebagai ahli parlimen, juga pernah menjadi ahli Dewan Undangan Negeri, malah ada rumor-rumor mengatakan calon Menteri Besar Kedah, tetapi itu adalah peristiwa-peristiwa dahulu lah. Tetapi kita nak menyentuh mengenai signifikannya lawatan Tan Sri yang mengetuai delegasi. Menariknya Tan Sri ialah delegasi yang Tan Sri ketuai bukan sahaja daripada satu site. Kita dapat lihat, mungkin Tan Sri boleh sebutkan siapa yang Tan Sri bawa kali ini. Saya disertai juga oleh Timbalan yang Pertua, iaitu Yang Berhormat Alice daripada Lanang. Kemudian saya bawa juga Wabi Kula daripada Ipoh Timur. Ipoh Barat. Kemudian saya bawa juga Miri anak muda. Dan saya bawa juga Datuk Awang daripada PAS, daripada Penang. Itu menarik tu. Ya. Jadi bagi seorang speaker, apabila dia mengambil tanggungjawab menjadi speaker, saya dah bukan saja saya maklumkan kepada umum, tapi saya juga meyakinkan diri saya bahawa saya mesti colorblind. Saya mesti berlaku adil. Maksud laku adil ini, treatment yang sama saya beri kepada kerajaan, treatment sama juga saya beri kepada pembangkang. Jadi kalau pembangkang buat silap, saya akan tegur. Kalau kerajaan buat silap juga, saya akan tegur di kalangan ahli parlimen. So kalau saya keluar negara, saya juga akan pastikan ada pembangkang yang ikut serta. Sebab bagi saya, siapa-siapa juga menjadi ahli parlimen, tak kira dia parti apalah, dia ialah ahli parlimen. Dia harus mendapat hak yang sama. Dan sebagai speaker, saya mesti berlaku adil. Jadi sebab itu, walaupun di luar netizen bantai saya lah, tak adil lah, apalah, itu cerita lain lah. I mean, this is a free country. You can say what you want. Tapi sebagai speaker, conscience saya very clear bahawa apabila berlaku lawatan-lawatan keluar ataupun saya ada tetamu dari luar ke Malaysia dalam perbincangan antara dua hala itu, saya akan jemput mereka juga bersama-sama. Sebab itu kalau saudara melihat dalam select committee, special select committee ada 9 orang ahli dan 6 ialah kerajaan, 3 ialah pembangkang. Dan waktu dia berada dalam select committee, bagi saya, dia bukan pembangkang. Dia ialah sebahagian daripada select committee. Dan apa juga pandangan dia, ialah pandangan sebagai seorang ahli parlimen, bukan sebagai pembangkang. Dan kita ada daripada 10, 2 orang chairman, bukan daripada kerajaan. 2 orang daripada pembangkang. So maknanya saya cuba melaksanakan terbaik. Dan pemilihan chairman bukan saya tunjuk. Itu berlaku di kalangan 9 dewan. Jadi maknanya tugas saya ialah untuk memastikan parlimen kita berada di tahap yang lebih baik daripada semalam. Saya ucapkan terima kasih kepada semua speaker-speaker sebelum saya. Tetapi atas kapasiti saya sebagai speaker sekarang, saya cuba untuk melonjakkan kedudukan kita yang lebih baik, dihormati. Dan akhirnya yang mendapat manfaatnya ialah ahli parlimen dan juga rakyat. Jadi saya kira itu yang terbaik boleh saya lakukan, termasuklah melaksanakan reformasi-reformasi dalam parlimen dan juga memainkan juga diplomasi yang saya katakan tadi. Menyebut tentang diplomasi parlimen, Tan Sri membawa sekumpulan ahli parlimen ini termasuk dengan Timbalan yang di-Petua, ahli parlimen dari Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan plus BN kalau boleh saya katalah. Tetapi menyentuh mengenai lawatan ini, apa yang saya lihat berdasarkan jadual Tan Sri, sebelum ini kalau tak salah saya, Tan Sri menyebut bahawa tujuan ini ialah untuk membincangkan atau memperkasa di dalam kerangka legislatif dan juga isu-isu yang di luar legislatif. Saya rasa mungkin dia berkaitan, Tan Sri, sebab apa-apa pun dia kena melalui parlimen. Tetapi apa menariknya ialah Tan Sri berjumpa dengan syarikat-syarikat
Saya. terkemuka teknologi, berbincang tentang teknologi hijau, teknologi boleh baharu dan sebagainya. Tan Sri membuka lagi ruang speaker tu, Tan Sri. Ya, saya semasa di sini ya, di Beijing ini, saya telah pun berjumpa dengan dua orang yang penting, iaitu Profesor Wang, yang kalau takrifan kita ialah upper house, ya, dan YB Chow yang juga lower house. Ya. Mana saya jumpa dua speaker. Itu sebutannya, YB. Ya. Tan Sri, Chow Leji. Chow Leji, Chow Leji. Ya. Jadi Profesor Wang ialah seorang yang amat dihormati di China, dan begitu juga Chow Leji. Ya. Jadi perbincangan itu berkisar kepada sudah tentu tentang memperhebatkan hubungan dua hala kita di antara Parlimen dan Parlimen China dan Malaysia. Namun pun begitu, ada isu-isu yang universal, yang saya kira kita bincang. Contohnya apa? Tiga atau empat isu yang universal yang saya bawa. Yang pertama tentang renewable energy. Ya. Bahawa kita telah pun di peringkat kerajaan telah pun menetapkan pada tahun 2050 kita akan berubah diri penggunaan kita kepada renewable energy. Ya. Makna sifar carbon emission. Exactly, sifar carbon emission. Maknanya sekarang ni China juga menghadapi isu yang sama, renewable energy. So kalau kita cakap benda itu, mana ada common interest di situ, dan ini isu yang besar, bukan saja dibincangkan di peringkat region kita, tapi di antara dunia bercakap. Dan China mesti mengambil langkah dan kita support. Dan sebab itu saya kata pada tahun 2025 Malaysia akan menjadi chairman kepada ASEAN. Betul. Jadi sebagai ahli ASEAN, kita sudah tentu ingin bercakap supaya ASEAN juga mempunyai peranan penting dalam menangani isu carbon emission ini. Dan sudah tentu China yang mempunyai masalah tertentu dengan Eropah contohnya, dan juga Amerika tentang carbon emission ini. Dan mereka juga mempunyai pandangan yang sama dengan kita, bahawa renewable energy ini harus diketengahkan. Itu pertama. Yang keduanya tentang food security. Bagaimana saya melihat China memang meletakkan isu food security sebagai prioritas yang agak tinggi. Nombor satu, kerana mereka mempunyai population 1.4 bilion. Sudah tentu mereka melihat ini isu besar. Dan kita juga sebagai negara di Malaysia yang juga mengimport makanan, melihat ini juga masalah kita yang besar kalau sekiranya kita tidak berhati-hati. Now, isunya sekarang ni ya, dengan adanya teknologi yang begitu advance dari China dalam pertanian mereka, dan kita di negara-negara Asia Tenggara khususnya yang mempunyai tanah dan manusia yang berjumlah 680 juta di kalangan negara-negara ASEAN. Kenapa tidak? Dengan teknologi dan duit yang China ada, dengan tanah dan manusia yang kita ada, kita boleh pertemukan mereka ini, menjodohkan mereka ini, agar mungkin China boleh melabur dalam industri ini, dan akhirnya win-win situation. China dan negara-negara Asia Tenggara dan kita menjadi maju dari segi pertanian, dan akhirnya boleh menyelesaikan masalah food security. Isu yang ketiga yang saya cakap juga ialah tentang inovasi, khususnya AI, artificial intelligence. Bagaimana China terlalu jauh ke depan dengan AI. Di bagaimana kita sebagai Malaysia yang juga ingin ke situ. Adakah perlu kita reinvent the wheel? Adakah perlu kita berfikirkan memula daripada zero? Atau haruskah ada collaboration di antara China dengan Malaysia? Maknanya kalau kita nak buat sesuatu, tak payah bermula dengan A, tapi harus kita kedepankan, kerana yang A, B, C, D, E ini sudah ada. Jadi tak payah lagi. Dan satu lagi yang saya belajar daripada lawatan saya ini ialah bagaimana ini yang sesuatu yang amat bermain dalam pemikiran saya. Saya melawat dua tempat hari ini, iaitu di Great Wall of China, Great Wall, Timur Besar China. Bagaimana manusia membina Great Wall of China ni dengan kudrat mereka, dengan kudrat manusia tanggung
batu bata Cukup besar. yang cukup besar naik ke paras 700 meter atas gunung, dan bertahun-tahun lamanya mereka, dan tembok China terlalu besar dan 2000 kilometer. Satu yang amat impossible. Malah mereka improvise. Daripada dinasti ke dinasti. Dan ini memerlukan pemikiran, ini memerlukan idea dulu. Yang pertama idea. Okay. Yang pertama idea, lepas itu disiplin, kemudian courage untuk melaksanakan. Jadi masa yang begitu lama diambil dan akhirnya berjaya. Waktu yang sama, selepas beberapa jam kemudian, saya melawat pula Huawei. Yeah. Bagaimana Huawei, saya melihat dalam masa yang singkat dapat maju ke depan dalam teknologi AI dan dapat menyelesaikan masalah yang banyak yang terjadi dan mengeksport idea dan pemikiran dan teknologi ini ke negara luar. Yeah. Dan apa yang terjadi? Tentulah pemikiran, disiplin, inovasi, segala-galanya. So, dua entiti ini, satu ialah tembok besar, ada satu AI, sebenarnya itulah yang melambangkan China. Maknanya you ada idea, you ada disiplin, dan you ada courage. Buat. Dan saya kira ini harus kita pelajari. It's about the human mind. It's about keyakinan pada diri sendiri. Dan menggunakan pemikiran, menggunakan daya kreativiti dan kemahuan dan disiplin untuk menjayakannya. Suatu yang besar di tembok besar China, satu ialah teknologi. Dan saya kata terbukti mereka melakukan dengan jaya. Dan negara kita harus belajar. Baik. Oleh kerana kita mempunyai infrastruktur yang cukup. Maknanya apa yang diperlukan adalah duduk, bincang dan buat. Kan? Dan kita boleh emulate, kita boleh meminjam idea-idea ini untuk maju ke depan tanpa saya katakan tadi melaksanakan A, B, C, D, E yang telah pun ada infrastrukturnya. Dan kalau boleh saya juga nak menyentuh mengenai kunjungan Tan Sri ke Xinhua itu, ada Q&A dengan pelajar-pelajar Malaysia kita di sana. Saya nak menyentuh mengenai, ini mungkin soalan terakhir lah Tan Sri tentang komitmen Tan Sri yang saya kira tidak berbelah bahagi untuk memastikan we have a very good next generation to lead the country. Pelapis baru ini, tetapi bagaimana Tan Sri melihat, sebab adakah sebenarnya generasi muda sekarang ini perlu dipushkan lagi ataupun bagaimana Tan Sri? Saya melihat apa yang berlaku dalam politik tanah air kita yang akhirnya menyebabkan anak muda menyendiri. Anak muda agak jelak dan jemu dengan politik murahan. Dan kita menyaksikan pengalaman yang pahit dalam masa 5 tahun kita ada silih berganti Perdana Menteri. Dan ahli politik tanah air kita daripada dua-dua belah pihak. Pembangkang atau kerajaan, lepas itu orang ni pula jadi kerajaan dan pembangkang, bercakap tentang isu-isu yang terlalu ringan. Terlalu ringan. Remeh-temeh. Petty. Bagi saya yang tidak melonjak kita kepada tahap yang lebih baik. Negara kita 32 juta orang saja. Dan Tuhan telah memberikan kita segala-galanya. Negara yang ada segala-galanya. Dan di luar kawasan ring of fire, malapetaka yang jauh daripada kita. Nah, kita tidak mengambil kesempatan ini. Sebab itu anak-anak muda jelak. Saya melihat bahawa sebagai speaker, saya berada dalam dewan, saya lihat, saya juga kecewa. Tetapi untuk speaker kecewa saya tidak boleh. Speaker mesti bertindak. Sebab itu saya mengambil jalan, saya mengambil ketetapan dan juga saya mengambil keputusan untuk membuka ruang kepada anak muda untuk kembali berminat, dan bukan saja berminat tu juga mengambil langkah untuk menjadi pemimpin. Sebab itu apabila Kementerian Belia dan Sukan menyerahkan balik program Parlimen Belia kepada Parlimen dan tahun depan 2024 saya akan rombak balik semuanya dan saya akan membuka ruang seluas-luasnya untuk anak muda bermula pada umur 16 tahun, bukan 18 lagi. Dan membuka mereka latihan demi latihan untuk menjadikan mereka
sebagai pemimpin masa depan. Saya namakan incubator. Ini adalah tempat mereka memulakan latihan untuk menjadi ahli parlimen ataupun menjadi pemimpin yang baik. Bila sebut pemimpin ini bukan saja pemimpin politik. Pemimpin dalam semua bidang, dalam pertanian, dalam perniagaan, dalam pendidikan dan sebagainya. Sebab itu ini akan berlaku. Yang keduanya pula, saya juga telah pun berbincang, saya telah pun mendengar laporan-laporan bagaimana kalau boleh ini jawatankuasa khas Select Committee Pertahanan melihat bagaimana anak-anak muda kita dahagakan pendedahan kepada politik dan pelibatan mereka dalam membangunkan negara ataupun kita panggil nation building. Dulu kita ada PKN, dulu kita ada BTN. Itu juga telah pun ditiadakan. So, saya telah pun bincang dengan pengurusi jawatankuasa Select Committee on Defence. Dan saya rasa mereka juga sedang bergerak ke arah itu untuk meminta kerajaan mengembalikan PKN ini supaya anak-anak muda ini dapat kita himpunkan dan bercerita tentang masa depan mereka. Jadi sekarang ni di peringkat sekolah dan universiti tidak wujud program-program begini. So program begini harus dikembalikan supaya anak muda mempunyai platform berbincang masa depan mereka. Orang seperti saya akan pergi. Orang seperti politician sekarang ni dan juga ahli politik sekarang juga akan pergi. Tetapi ke mana anak muda kita nak pergi kalau kita tidak menyediakan platform yang lebih jitu kepada mereka. So harus ada platform itu. Saya nak ambil tanggungjawab untuk bermula dari saya. Lepas itu kerajaan boleh. So saya melihat saya membuat satu kerja ekstra. Yang seperti yang saudara kata tadi, sepatutnya kerja saya dalam dewan. Tetapi saya melihat bahawa nation building ialah sebahagian dari tugas saya. Saya juga ingin melihat bahawa anak-anak muda terdedah dengan ilmu kepimpinan dan akhirnya saya nak lihat mereka menjadi pemimpin muda yang baik dan insya-Allah negara kita berada di takok yang betul, berada di tahap yang betul dan landasan yang betul. Supaya apabila ekonomi berpindah ke Asia, Malaysia juga akan bersama dengan perpindahan ini. Itu yang saya mimpikan dan insya-Allah kalau kita sama-sama dokong tujuan ini, saya rasa kita akan ke sana insya-Allah.